Assalamualaikum. Okay, today we are going to look, today 1st of December, we are going to look at how to answer transfer information questions. Okay, you have done this question once in the classroom. This is parts of UPSR writing paper, section A. Okay, jadi kalau dalam peperiksaan UPSR, section A lah. There are 10 marks, 10 markah. Okay. There are two parts, ada dua bahagian. Okay, satu bahagian dia bagi maklumat, kita andaikan ini A lah, walaupun sebenarnya bukan A, kita andaikan dia sebagai A. Okay. Bahagian pertama maklumat, mungkin dia bagi gambar rajah, mungkin dia bagi petikan ataupun karangan. Okay, jadi bergantung kepada soalan lah. Okay. Okey, dalam soalan muka surat 39 buku kejawab, tolong tengok buku kejawab. Okay, page 39, you are given a notice. Ini notice. Okay, macam papan kenyataan lah. Okay, so school charity drive, school shoes charity drive. Okay, untuk memudahkan kejawab, awak tak perlu membaca section bahagian A ni dulu. Okay, terus ke bahagian B sebab itu lebih mudah untuk awak menjawab soalan. Okay, tengok bahagian B. Ini bahagian A lah kita andaikan. Okay, bahagian B, look at the B. This is B. B dia bagi soalan and then ada 5 tempat kosong, 1 soalan 2 markah, semua sekali 10 markah. Okay, kalau awak salin dengan tepat, jawapan awak dapat 2 markah lah. Tapi kalau ada satu kesilapan, contohnya tata bahasa, grammar ataupun tertinggal satu perkataan, tinggal 1 markah sahaja. Tapi kalau kesalahan lebih daripada 1, kosong markah. Okey. Kita andaikan ini B. Bagaimana kita nak dapat markah, nak dapat pindahkan maklumat dari A kepada B dengan tepat? Okay. Ada beberapa petua yang awak boleh amalkan untuk soalan transfer information ni. Okay. Daripada A kepada B tadi, apa yang awak kena tengok? Langkah pertama, terus tengok read the sentences in B. Baca ayat-ayat dalam B. Okay. Bila awak baca ayat-ayat tadi, awak tengok dalam A. Cari perkataan ataupun maklumat yang sama seperti yang awak baca dalam B. Cari di mana tempat yang ada sama macam tu. Contohnya dari segi perkataan. Okey. Cari. Okey. Mungkin perkataan dia sama. Untuk darjah 4 mudahlah perkataan dia sama je. Tapi untuk kelebih macam darjah 5 atau darjah 6, dia akan tukar perkataan tapi maksud dia masih sama. Okay. Kenapa kita nak cari dan kita potong di bahagian A maklumat-maklumat yang ada dalam B ni? Okay, sebab tujuan dia awak kena pindahkan A ke B. Jadi kalau dah ada dalam B, awak cari-cari dah ada dalam B, so tak perlulah awak pindahkan sekali lagi. Okay, jadi kalau awak jumpa maklumat itu di dalam A, awak potong maklumat tu, maksud dia awak garis panjang atas perkataan tu. Okey, satu persatu. Okey, kita tak nak nanti kita ulang tulis 2 kali. Okey, memang tak akan memang tak perlu ditulis sebanyak 2 kali. Okey, setiap satu maklumat sekali sahaja. Okey, yang seterusnya, perkataan yang masih belum dipotong, itulah jawapan yang mungkin awak perlukan di tempat kosong dalam B. Jadi kena rajin. Tengok B, ada tak perkataan sama sepertinya dalam A, potong perkataan tu dalam A. Okey, baki yang tinggal, mungkin itu jawapan untuk B. Okey. Okey, kita tengok semula B tadi. Okey. Kita baca. There is a school shoes charity drive on. Okey, selalunya bila kita nak pindahkan maklumat, ada beberapa perkataan yang memberi maksud spesifik yang tepat. Okey, yang awak kena tahu. Contohnya macam ada perkataan on.
Okay, bila ada perkataan on, apa yang diperlukan ialah mungkin dia nak awak cari hari, iaitu mungkin Saturday, Sunday, Monday kalau ada maklumat tu, ataupun dia minta date. Date tu ialah tarikh. Okay, cari tarikh ataupun hari. Jadi nampak perkataan on, tengok dalam petikan yang A tu. Okay, dalam maklumat A, cari apakah hari ataupun tarikh. Okey, daripada gambar yang A tadi, inilah bahagian yang ada tarikh iaitu 1st of March. So, what you do is, you write 1st of March dekat number 1. Sebab itulah jawapan dia. Okey, seterusnya, awak potong 1st of March dalam gambar di bahagian A supaya awak tak salin sekali lagi. Okey. Okay, next sentence, ayat seterusnya. It will be launched at. Ini satu lagi perkataan clue yang awak perlu tahu. Bila ada perkataan at. Okay, launch ni maksud dia dilancarkan. At tu ialah pada. Okay, jadi bila ada perkataan at, awak sebenarnya kena bagi time, pukul berapa, ataupun place, di mana ia berlaku. Okay, ingat time, masa ataupun jam pukul berapa. Place iaitu tempat di mana ia berlaku. Okay, jadi cari dalam A. Ada tak? Ada perkataan yang sama di situ. Itu yang saya cakap tadi. Cari perkataan yang sama atau hampir sama. So, perkataan yang hampir sama ialah launching. Launch dengan launching. Okay, jadi kita gariskan perkataan launching tu sebab dia dah salin dah dalam B. Jangan salin sekali lagi. Okey. Kemudian nampak tak perkataan at di situ? Sama. Okey, launching tapi dia ada beberapa perkataan di tengah-tengah dia tu abaikan. Okey, yang tu tak akan kita salin dah sebab kita nak tengok selepas perkataan at. Apa perkataan selepas at? Apa ayat ataupun frasa yang kita nak masukkan di tempat nombor 2 tu. Jadi selepas perkataan at dalam maklumat ni ialah sekolah kebangsaan wawasan. Jadi awak ambil sekolah kebangsaan awak ambil sekolah kebangsaan wawasan tadi. Okey. Yang tadi boleh potong awak ambil sekolah kebangsaan wawasan, pindahkan ke tempat yang kedua. Make sure bila tulis nama, proper noun, kata nama khas, mulakan dengan huruf besar. Bagi nampak dengan jelas, especially huruf S dan W. Sebab huruf ni kalau awak tulis kecil, nampak seperti huruf kecil. So, make sure buat betul-betul. Sebab kalau awak salah satu sahaja, awak akan hilang satu markah. Okay, next. Potonglah bila kita dah pindahkan perkataan sekolah kebangsaan wawasan, potong dalam maklumat A. Okey, seterusnya tengok ayat yang lain. The purpose of the event is to collect shoes for the poor pupils who cannot afford to buy shoes. Okey, bila awak cari balik dalam petikan yang ni tak ada, tak apa. Tak ada, biarkan. Okey, cari yang ada sahaja. Okey, tengok yang seterusnya. Those who wish to contribute can at the selected outlet and drops the shoes in the box at the entrance. Okey, cari dalam gambar tadi. Okey, ada tak maklumat yang sama atau perkataan yang sama? Okey, maklumat di bahagian A ada, iaitu buy a pair of shoes at the selected outlets and drop the shoes at the entrance. Sama. Yang mana sama? Yang mana sama? Potong dalam bahagian A. Ini sama. Ini pun sama. Jadi, seperti yang saya cakap tadi, baki yang tinggal itulah jawapan untuk nombor 3. Okey. Tetapi, perlu diingat, awak kena salin nombor 3 ni di tengah-tengah ayat, bukan permulaan ayat. Jadi, janganlah awak jawab terus salin sama saja, buy a pair of shoes. Okey. Awak kena
ubah B tu. B tu kena tulis huruf kecil. Sebab ini di pertengahan ayat. Okey. Kita teruskan. Okey. Untuk ayat yang seterusnya, your contribution will help to... lupa. Tadi bila kita dah pindahkan maklumat, kita potong lah. Okay, yang kita dah pindahkan tu supaya kita tak tulis sekali lagi. Okay, ayat yang seterusnya, your contribution will help to underprivileged pupils. Okay, jadi di manakah ayat yang hampir sama ataupun sama perkataan yang diberikan di sini? Cari balik di bahagian A. Okay, okay. Tengok perkataan contohnya macam help dan underprivileged. Jumpa tak? Ada tak di bahagian A perkataan ini? Okey, cari. Okey, jadi ada. Itu perkataan. Kita potong perkataan yang dah ada tu. Help dengan underprivileged. Jadi, sekarang cuba awak tengok help dan underprivileged. Di tengah-tengah dia ada tempat kosong. Jadi maksud dia, jawapan dia mesti di tengah-tengah. Pupils dengan children tu, kanak-kanak dengan budak sekolah lebih kurang. Jadi kita potong sekali lah. Jadi yang tinggal sekarang di tengah-tengah tu jawapan dia. Sebab sebelum clue ada sebelum dan selepas tempat kosong. Jadi jawapan dia, awak pindahkan put shoes on the feet of di tengah-tengah tu. Okey, dan jangan lupa bila awak dah siap, awak potong ayat ni tadi. Ayat yang sebelumnya tu abaikan sebab ayat itu mungkin sama dengan ayat sebelum perkataan help dalam soalan. Okey, sebab dia tak nak perkataan sebelum tu, dia nak yang selepas. Help dan sebelum underprivileged. Okey, itu jawapan untuk nombor 4. Okey, untuk nombor 5, ada perkataan remember dan tempat kosong. Cari semula dalam petikan. Awak dah potong semua dah tadi. Baki yang tinggal apa? Dua perkara. School shoes charity drive dan you can make a difference. Okey, jadi agak-agak apakah jawapan di sini? Remember school shoes charity drive atau remember you can make a difference? Okey, awak perlu ingat sekali lagi, di permulaan ayat tadi sebenarnya dia dah pindahkan school shoes charity drive. Selalunya tajuk sesuatu perkara tadi mesti dah dipindahkan mula-mula sekali. Okey, jadi tak perlu diambil lagi. Sekarang yang tinggal hanyalah you can make a difference. Hati-hati ini dibuat semua perkataan huruf besar. Jangan salin semua huruf besar. Sebab awak kena buat ikut dalam ayat. Dalam ayat, di pertengahan, semua huruf kecil kecuali kata nama khas. Okey, nama tempat macam hospital Manjung, nama orang macam Puan Zahra. Itu baru kita mula dengan huruf besar. Okey, mula je dengan huruf besar, bukan semua huruf besar. Okey, so salin balik yang baki yang tinggal, you can make a difference ni dekat nombor 5. So, dapatlah 10 markah. Okey. Okey. Now, untuk soalan muka surat 68, tengok muka surat 68 sekarang. Saya nak awak tengok. Okey, dia maklumat dia berbeza sedikit. Awak diberikan satu poster. Okey, tentang recycle campaign kitar semula. Okey, tetapi di bahagian kedua awak diberikan dialog. Bahagian B awak diberikan dialog. Jadi ini ada sedikit perbezaan dengan apa yang saya ceritakan untuk soalan tadi muka surat 39 sebab dialog dia sedikit berbeza. Bila orang dialog ni macam perbualan. Bila orang berbual, dia ada berbual tentang perkara yang tak masuk dalam poster ni. Tak ada dalam poster. Dan ada benda yang dia bualkan, tak ada pun yang ada dalam poster tadi, tak ada dia bualkan. Jadi mungkin ada maklumat dalam poster
tak dipindahkan langsung ke dalam dialog. Dan ada yang dicakap dalam dialog, tak ada pun dalam poster. Jadi, langkah dia sedikit berbeza. Okey, apa yang awak kena buat dalam soalan yang melibatkan dialog ialah masih lagi cari ayat dalam cari ayat dalam section cari ayat bahagian B tadi, baca satu persatu, cari clue. Apa perkataan di sana yang ada di dalam poster, di bahagian A tu. Macam tu je. Jangan, tak perlu, maksud dia di sini tak ada perkataan yang kita nak kena potong semua lah. Ada perkataan memang ada akan tertinggal. Okay, bukan semua dipindahkan masuk dalam dialog. So, apa yang kita perlu buat ialah cari, search for nombor 2 tu. Search for the same, sama, ataupun similar. Mungkin seerti. Okay, maksud dia tadi. Okay. Atau dia ubah sikit-sikit pun okey. Okey, kita tengok bahagian A dia. Ini bahagian B, sorry. Kita tengok terus B dia. Okey, baca ayat dia. Hey Alana, have you read the poster on the Toot campaign? Apa perkataan yang ada di dalam petikan di sana? Of course lah. Tajuk tu nampak huruf besar tu, campaign. Jadi apakah campaign ini? Okay, apa nama kempen tersebut? Cari balik dalam poster tadi. Apa nama dia? Okay. Nama dia ialah Let's Recycle Campaign. Perkataan campaign sudah diberikan. Tak payah salin sekali lagi. Okay, salin sahaja Let's Recycle seperti apa yang dia paparkan di situ. Mulakan dengan huruf besar untuk setiap perkataan sebab ini adalah nama aktiviti khas. Okay. Nama khas dia. Okey. Okey, pindahkan ke nombor 1. Itulah jawapan awak. Okey, yang seterusnya. Yes, I have. It's on. Toot, right? Nampak perkataan on. Semak balik tadi apa yang dikehendaki jika dia letak perkataan on. Cari maklumat tu, pindahkan ke nombor 2. Okey. Okey, seterusnya. Ayat yang ketiga. Yes, many interesting activities will be held. One of them is a talk by Toot. Ada perkataan a talk by. Cari balik. By, oleh. A talk by, ucapan oleh. Okey. Apakah perkataan atau phrase atau frasa selepas perkataan a talk by? Masukkan di nombor 3. Ingat, huruf besar di mana, huruf kecil di mana, ikut seperti apa yang dia buat. Sebab ini ialah proper noun, kata nama khas. Ayat seterusnya. I am thinking of taking parts in the Toot competition. Competition. Apa maksud competition? Pertandingan. Apakah pertandingan yang ada di semasa kempen tersebut? Cari balik perkataan competition. Apakah nama pertandingan itu? Masukkan di sini. Just tulis huruf kecil sahaja. Okay, semua huruf kecil. Okay, yang seterusnya. That's great. You are really good at drawing and colouring. Ini Wani cuma memuji Alana, takkan ada dalam poster kot. Okay. What about you? Do you want to participate as well? Awak macam mana? Nak ambil bahagian juga ke? Takkan ini ada dalam poster. Ini perbualan peribadi mereka. Okay. No thanks. Okay. Tak. Okay. I might sign up as a volunteer though. Dia nak nanti daftar sebagai volunteer. Maksud dia nak tawarkan diri untuk bagi sumbangan perkhidmatan dia secara percuma. Okey, apa dia panggil?
Kerja amal. Okey, kerja amal. Okey. Ayat ni tak ada lah. Okey, sebab ni perbualan peribadi. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Then, we'll need to see Tut or Encik Badrul later. Let's go together. Okey. Jadi sekarang, ini yang kita nak cari jawapan dia. Cari apakah perkataan yang ada di sini, ada di dalam poster di bahagian A. Okey. Okey. Nah, itu yang yang tadi number top tu, bahagian number 3 tadi ya. Okey, aturan dia dah terlari sikit. Okey, so cari nama selalunya kalau nampak nama Encik Badrul tu, cari nama Encik Badrul lah. Kat mana ada nama Encik Badrul di sana? Dan apa perkataan sebelum itu? Itulah jawapan untuk nombor 5. Itu sahaja. Okey, saya rasa soalan ni agak senang ya. So, kedua-dua soalan pertama saya dah provide, saya dah beri semua jawapan dia. Hanya soalan kedua yang awak kena ikut betul-betul apa yang saya cakap tadi dan awak akan dapat jawapan. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat menjawab.